Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Video kita pada hari ini awal sikit sebab kita nak bincangkan tentang perubahan kabinet, rombakan kabinet yang dikatakan bakal berlaku pada hari ini. Sebab itulah kita post video ini awal. Sebab kalau kita post video ini lambat, takut nanti kita post video ini selepas rombakan kabinet dah berlaku, video ini jadi redundant. Tetapi menyebut tentang perubahan ataupun rombakan kabinet ini, tuan-tuan sekalian, benda ini kita dah dengar desas-desusnya lama dah. Dan benda ini dikuatkan lagi dengan kenyataan daripada TMJ yang mengatakan bahawa kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah kabinet yang tak boleh pakai. Itu secara paraphrasing lah, bukan kata-kata TMJ secara harfiahnya. Dan memang kalau kita lihat pun macam agak betul juga. Sebab amalan biasa oleh Perdana Menteri yang terdahulu, biasanya kalau mereka nak buat rombakan kabinet, mereka akan buat rombakan kabinet selepas separuh penggal, lepas 3 tahun ke apa-apa kan, baru mereka buat sedikit reshuffle. Tetapi kerajaan sekarang ini baru setahun dah buat reshuffle. Nampak sangat menteri-menteri sebelum ini semuanya tak boleh pakai sampai terpaksa diubah sana dan sini untuk pastikan pergerakan negara ini menjadi lebih lancar. Mana tidaknya kita punya pelaburan pemerudum, kita punya orang kata apa, equity pun asyik dijual, maka nampak sangat kerajaan kita tak perform, maka sesuatu perlu dilakukan untuk menghalang kejatuhan ini. Betul tak? Kita terus cerita pasal orang kata apa, kabinet reshuffle ini, tuan-tuan sekalian. Di mana dalam kabinet reshuffle ini, berdasarkan sumber yang saya dapat, ada kementerian yang akan dipecahkan, ada muka-muka lama yang akan kembali dan juga banyak kejutan-kejutan yang berlaku. Yang pertamanya, tuan-tuan dan puan sekalian, akhirnya kita bakal mendapat seorang Menteri Kewangan yang dedicated walaupun sekadar Menteri Kewangan kedua. Di mana nama yang disebut-sebut untuk menjadi Menteri Kewangan kedua ini ialah Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, iaitu CEO kepada KWSP pada ketika ini. Datuk Seri Amir Hamzah ini juga merupakan anak kepada mantan pengurusi Petronas iaitu Tun Azizan Zainul Abidin. Dan of course dah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan kekal sebagai Menteri Kewangan pertama. Kenapa dia tak ada lepaskan jawatan tu? Wallahualam bishawab, saya pun tak tahu. Dan kita harapkan Datuk Seri Amir Hamzah dapat memacu kewangan negara kita ini ke arah yang lebih bagus, insya-Allah. Yang keduanya, dua kementerian tadi yang saya katakan akan dipecahkan. Salah satunya ialah Kementerian Komunikasi dan Digital, di mana ini akan dipecahkan kepada bahagian digital yang akan dipegang oleh Fahmi Fadil, kekal di situ, dan satu lagi bahagian komunikasi dan penerangan yang disebut-sebut akan disandang oleh Gobind Singh Deo. Which is, saya rasa Fahmi Fadil ini memang dah tahu dah beliau ini sama ada akan ditukarkan ataupun mungkin akan dipecahkan. Sebab apa? Sebab kita semua tahu KKD adalah kementerian yang paling tak perform sebenarnya, antara yang paling tak perform. Yang mereka perform cuma untuk mengadakan intimidasi, menyekat orang itu dan ini, menggunakan akta SKMM untuk menyekat kebebasan bersuara dan macam-macam lagi. Jadi kita harapkan dengan adanya Gobind dekat situ, kita dapat lihat orang kata apa, kebebasan bersuara yang lebih menyeluruh selepas ini, selagi tidak melanggar undang-undang negara. Boleh tak Gobind kembalikan kebebasan bersuara berdasarkan kepada perkara 10 Perlembagaan Persekutuan? I have a very high hope for you, Gobind. Satu lagi kementerian yang bakal dipecahkan ialah Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim yang sekarang ini disandang oleh Nik Nazmi Ahmad. Di mana kementerian tersebut, salah satu pecahannya of course Nik Nazmi akan kekal menerajuinya, dan satu lagi pecahan akan diterajui secara asasnya oleh Timbalan Perdana Menteri kedua kita pada ketika ini, iaitu Datuk Seri Fadilah Yusof. Sekarang ini, Fadilah memegang portfolio Menteri Pertanian dan Komoditi. Jadi selepas ini kementerian tersebut akan dapat orang baru. Fadilah akan pegang sebahagian daripada Kementerian Alam Sekitar tersebut. Tadi saya ada menyebut tentang muka lama yang akan kembali. Selain daripada Gobind, seorang lagi muka lama yang akan kembali menerajui kementerian ialah Dr. Zulkifli Ahmad yang akan kembali menerajui Kementerian Kesihatan menggantikan Dr. Zaliha Mustafa. Dr. Zaliha pula ditukarkan ke sebuah kementerian yang bakal diwujudkan kembali, iaitu Kementerian Wilayah Persekutuan yang sebelum ini dibubarkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Anwar menjadi Menteri Wilayah de facto pada ketika ini. So, insyaAllah Dr. Zaliha akan kembali menerajui sebuah kementerian yang diwujudkan balik semula, iaitu Kementerian Wilayah Persekutuan. Dan Dr. Zul, saya harapkan bila anda menjadi Menteri Kesihatan, tolong review balik pembatalan GEG, tolong review kembali nyah senarai nikotin daripada atas racun dan macam-macam daripada pengarut yang dibuat oleh Dr. Zaliha ketika beliau menjadi Menteri Kesihatan. Tolong ya. Satu perkara yang menarik dekat sini, tuan-tuan dan sekalian, Timbalan Menteri Kewangan kedua iaitu Steven Sim dikatakan akan menggantikan V. Sivakumar sebagai Menteri Sumber Manusia. Di mana, macam mana kita tahu, sekian lama Kementerian Sumber Manusia ini dipegang oleh kaum India.
Jadi agak menarik bila kita lihat seorang yang berasal dari kaum Cina memegang Kementerian Sumber Manusia selepas ini. Satu lagi perubahan yang insya-Allah bakal berlaku ialah jawatan Menteri Luar. Sebelum ini disandang oleh Datuk Seri Zamri Abdul Kadir dan kita dapat lihat Zamri ini memang sangat-sangat tak perform satu Menteri Luar, maka tempat beliau akan digantikan oleh Datuk Seri Muhammad Hassan. Zamri pula akan memegang jawatan Menteri Pengajian Tinggi menggantikan Khalid Nordin, di mana Khalid Nordin akan bertukar daripada Menteri Pengajian Tinggi kepada Menteri Pertahanan. Wah, naik pangkat namanya Khalid. Lain macam betul. Untuk jawatan Menteri Kos Sara Hidup pula, Datuk Armizan Ali akan terus memegang kementerian tersebut, manakala Datuk Seri Johari Abdul Ghani yang selama ini memang disebut-sebut sama ada menggantikan Rafizi selaku Menteri Ekonomi ataupun memegang jawatan Menteri Kewangan kedua, dikatakan akan kembali memegang salah satu daripada jawatan menteri dalam kabinet. Menteri mana, kementerian mana tidak dinyatakan pula dekat sini, tetapi insya-Allah berkemungkinannya akan ada satu jawatan untuk beliau. Jadi setakat itu tuan-tuan sekalian, desas-desus tentang perubahan kabinet yang dikatakan bakal berlaku pada hari ini. Sejauh manakah apa yang saya sebut tadi itu menjadi kenyataan, sama-sama kita saksikan. Tetapi saya yakin rakyat Malaysia ini bila melihat perubahan kabinet, mereka mengharapkan sesuatu yang lebih baik dan kalau boleh benda-benda yang dicadangkan sebelum ini yang bakal menyusahkan rakyat seperti orang kata apa, penarikan kembali subsidi lah, orang kata apa, penyasaran subsidi, dan kemudian peningkatan tarif dan pelbagai lagi ampungan harga, kalau boleh semua ini ditarik kembali ataupun direview semula. Sebab sekarang ini rakyat memerlukan sesuatu perkara yang membantu untuk boomkan ekonomi mereka. Dan kita harapkan dengan line up yang baru ini, dengan penambahan kementerian, dengan penambahan menteri whatsoever, kita harap sangat-sangat yang mereka ini akhirnya boleh perform betul-betul sebagai sebuah kerajaan, bukan lagi sebagai sebuah perbankan yang culture shock, tiba-tiba pula jadi kerajaan, tak gerti nak buat apa. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, kalaulah ada yang bertanya kenapalah kerajaan nak buat kabinet reshuffle sekarang dan sebagainya, jawapannya mudah. Sani Hamzan dah kata awal-awal macam ni kan. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.